Assalamualaikum, bersama saya Zulaikha Zakaria dalam edisi Buletin Selatan 1 Disember 2014. Kerajaan Negeri Johor telah bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir, termasuk penyediaan penempatan yang mencukupi dan rawatan penyakit berjangkit. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Ayub Rahmat berkata, persediaan ini dilakukan berdasarkan pengalaman lalu dan Jabatan Kesihatan mempunyai prosedur operasi standard SOP bagi menghadapi bencana itu. Sebenarnya pihak Jabatan Kesihatan memang telah pun mempunyai SOP yang tersendiri. Kita yang pertama, tempat-tempat pemindahan banjir sebelum mereka berpindah, sememangnya kita telah pastikan bahawa persekitaran itu bersih daripada nyamuk, daripada lalat dan sebagainya. Kemudian jika berlaku banjir, kita ada buat kerja-kerja rutin setiap tempat-tempat pemindahan untuk membuat pemeriksaan sama ada mereka ini berada dalam keadaan sihat dan ataupun tidak. Beliau berkata demikian semasa ditanya pemberita selepas majlis perasmian penutup Pameran Bumi Hijau dan Kebersihan Alam di Sutera Mall, Johor Bahru. Tambah beliau, pihaknya telah mengarahkan ketua kampung di setiap kawasan yang terjejas memaklumkan kepada pejabat kesihatan mengenai jumlah mereka yang mempunyai penyakit kronik agar keperluan dapat disediakan. Kerana kita tak mahu apabila berlaku banjir, mereka ini tidak dapat menerima rawatan, terutamanya kepada mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang yang memerlukan pemeriksaan ataupun rawatan hemodialisis. Selain daripada itu, mereka yang mungkin apabila telah dipindahkan, kita tidak mempunyai ubat yang bersesuaian. Maka kalau langkah awal dia beritahu kepada kita, maka Jabatan Kesihatan boleh merancang dari segi keperluan pesakit-pesakit ini apabila berlaku banjir. Kerajaan Negeri Johor komited dalam usaha menyediakan persekitaran yang bersih demi generasi akan datang. Justru usaha diteruskan akan dilakukan termasuk memberi kesedaran terhadap masyarakat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Ayub Rahmat berkata, dalam usaha itu, kempen anti-litter atau kempen anti pembuang sampah dilihat wajar diteruskan. Saya amat berharap program ini mencapai matlamatnya demi memupuk kesedaran yang tinggi tentang nilai menjaga alam sekitar dan keperluan mewujudkan satu environment yang bersih dan hijau di serata tempat di negeri Johor. Tambah beliau, penanaman pokok juga harus diteruskan dan dirancang dengan teratur bagi mewujudkan persekitaran yang hijau dan bersih. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutup Pameran Bumi Hijau dan Kebersihan Alam di Sutera Mall, Johor Bahru. Pameran yang julung kali diadakan di Johor itu berlangsung selama 3 minggu sejak 7 November lalu, telah dikunjungi lebih 7,000 pengunjung. Ia bertujuan mendidik masyarakat berkaitan barangan kitar semula serta memupuk semangat dan amalan gaya hidup sihat. Jalan raya di sekitar Bandaraya Johor Bahru bakal menjadi perintis kepada program Hari Bebas Asap Kenderaan yang bakal dilaksanakan pada awal tahun hadapan. Datuk Bandaraya Johor Bahru, Datuk Abdul Rahman Muhammad Dewan berkata, program berkenaan akan dijalankan sebulan sekali dan diharap mendapat sokongan masyarakat di negeri ini. Okey, sebenarnya kita plan mulai daripada akan datang ini sekurang-kurangnya once a month. Kita akan adakan satu kawasan bebas daripada asap kereta. Mungkin kita dah identify, nanti kita akan announce tempat-tempat laluan yang patut kita tutup. Saya rasa dari segi trafik, mungkin kita tutup peringkat permulaan, let's say daripada pukul 8 pagi sampai pukul 11. Jadi dalam masa 3 jam tu, kita boleh buat apa saja aktiviti di street jalan raya yang ada dalam kawasan Bandar Johor Bahru. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran JB Think Green Making JB Alive di Johor Bahru. Hadir sama Exco Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri, Datuk T. Siu Kiong dan Pengarah Eksekutif Pihak Berkuasa Tempatan Wilayah Pembangunan Iskandar Irda, Datuk Ismail Ibrahim. Kata dia, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB akan terus komited untuk menjaga dan melestarikan kehijauan alam sekitar di bandaraya ini.
Sementara itu, menerusi program JB Think Green, Making JB Alive, pelbagai aktiviti telah diadakan bersama-sama masyarakat setempat. Kira-kira 2,000 peserta terlibat dalam program berkenaan yang bertujuan meningkatkan tahap keindahan, kebersihan dan keceriaan di kawasan pusat bandar Johor Bahru. JB Think Green, Making JB Alive merupakan program anjuran MBJB dengan kerjasama IRDA, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam PPS-PPA, Kelab Belia Johor serta agensi-agensi lain. Antara aktiviti yang dijalankan ialah Go Green, iaitu program yang merangkumi aktiviti-aktiviti kitar semula dan kempen kesedaran alam sekitar. Manakala program Gegar, iaitu festival muzik yang membabitkan anak-anak muda di kawasan bumbung terbuka Metro Parking Persada. Turut diadakan program Hari Bebas Asap Kenderaan yang melibatkan penutupan Jalan Salim, Jalan Terus dan Jalan Abdullah Ibrahim bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 hari bagi memberi laluan kepada basikal dan laluan pejalan kaki. Penganjuran program ini dilihat dapat memupuk kesedaran masyarakat terhadap aktiviti gotong royong dan penanaman pokok yang turut diadakan di Jalan Medrum. Halal Tourism Fair 2014 yang berlangsung di Plaza Angsana mencatat transaksi jualan bernilai RM500,000 dengan kehadiran lebih 60,000 pengunjung tempatan dan luar negara. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri, Datuk T. Si Keong, pameran yang disertai 45 agensi pelancongan dan produk halal tersebut sekaligus menunjukkan industri pelancongan halal di negeri ini semakin menunjukkan perkembangan yang positif. Karnival 3 hari bermula Jumaat lalu merupakan anjuran kerajaan negeri bersama Tourism Malaysia Johor serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah memasuki tahun kedua dan mendapat sambutan menggalakkan dari pelancong serantau Indonesia, Singapura dan Brunei. Jelasnya selain mempromosikan ikon dan produk pelancongan di negeri ini, program tersebut dapat mendidik masyarakat tentang isu halal dalam konteks global yang bukan hanya boleh diaplikasi kepada pengguna Islam tetapi seluruh masyarakat. Tambahnya, kerajaan negeri akan menggiatkan usaha untuk menarik lebih ramai pelancong Muslim ke negeri ini, khususnya dari Indonesia, China, Dubai dan India. Bermula hari ini, harga runcit RON97 turun sebanyak 9 sen seliter kepada RM2.46 seliter dan harga runcit RON95 juga turun 4 sen seliter kepada RM2.26 seliter. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK Datuk Seri Hassan Malik berkata, harga runcit bagi minyak diesel pula dinaikkan kepada 3 sen seliter kepada RM2.23 seliter. Menurut beliau, harga bahari tersebut berkuat kuasa hanya untuk Disember. Jelasnya kerajaan akan mengikuti perkembangan pasaran pada setiap masa dan kadar pertukaran mata wang untuk menetapkan harga runcit dan diesel bagi bulan-bulan akan datang. Sehubungan itu, katanya semua syarikat minyak dan pengusaha stesen minyak diminta mematuhi penetapan harga baharu tersebut dan sekiranya ingkar, tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Harga runcit RON97 sebelum ini adalah RM2.55 seliter, bagi RON95 RM2.30 seliter, manakala diesel ialah RM2.20 seliter. Pada 21 November lalu, kerajaan mengumumkan akan melaksanakan penetapan harga runcit bagi petrol RON95 dan diesel mengikut kaedah pengapungan terkawal mulai 1 Disember. Kaedah pengapungan terkawal yang diputuskan Kabinet adalah sebagaimana pelaksanaan penetapan harga runcit RON97 sejak Julai 2010. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.